Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita berjumpa lagi dalam rancangan Science Tube with Mr. Afifi. Okey, jadi kali ini, minggu ini kita nak sambung lagi kita punya pelajaran topik sains. Kali ini kita nak bersama dengan topik sains tahun 2. Okey, siapa tahun 2? Angkat tangan. Cuba angkat tangan tahun 2. Okey, baik. Jadi kali ini cikgu nak buat video ataupun cikgu nak terangkan tentang topik seterusnya dalam topik sains tahun 2, iaitu berkenaan dengan tajuk elektrik. Okey, baik, sebelum ni kita dah belajar tentang apa? Tumbuhan. Okey, cikgu harap kamu semua dah, orang kata apa, dah mahir, dah cuba buat latihan, dan tahniah kepada yang berjaya menjawab soalan cikgu dalam ruangan komen yang disediakan. Jadi hadiah untuk minggu kedua, cikgu akan umumkan sikit saja lagi. Okey, baik. Jadi kali ini kita nak tengok tentang topik elektrik. Kamu tengok buku teks yang ada dekat belakang cikgu ni. Cikgu akan berpandukan buku teks kamu lah. Okey, baik. Jadi elektrik, kita tengok dekat sini, gambar dekat sini ya. Cikgu kecilkan sikit. Ni apa dia ni? Ini adalah permainan kuda yang kamu selalu main dekat pasaraya, dekat fun fair kan. Okey, dia kata apa? Wah, cantiknya lampu-lampu itu, cahayanya berwarna-warni dan berkerlipan. Kemudian ditanya ayah dia, ayah, bagaimanakah korsel itu boleh bergerak? Apa dia korsel? Korsel ni actually dia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris korsel, C-O-R-S-E-L, yang bermaksud kuda yang berkepala dua sebenarnya kan. Tapi telah dimelayukan, dia dipanggil korsel lah. Okey, kalau kamu Google, kamu tengok maksud korsel tu ya, dia sebenarnya kuda kata apa, alam, kuda macam ni cikgu nak cakap ya, kuda fantasia kan, contoh kan. Okey, jadi tak apalah, itu korsel tu lah kan, kamu boleh search nanti. Tapi hakikatnya benda ni lah, okey, yang kamu main kuda yang berpusing-pusing dengan lagu, dengan lampu dan sebagainya ni. Okey, dia tanya bagaimanakah kuda tu ataupun korsel itu boleh bergerak. Dia kata elektrik membolehkan lampu itu menyala dan korsel itu bergerak. Siapa pernah main korsel ataupun kuda ni? Angkat tangan. Cikgu tahu mesti ada kan. Kamu selalu suruh ayah kamu, mak kamu bayarkan, mak nak main kan. Mahal juga ni, kadang-kadang tu RM5, RM6, betul. Okey, tak apa. Baik, jadi dia kata bagaimanakah suasana di pesta ini jika tiada bekalan elektrik? Biasanya dekat fun fair. Agak-agak kamu lah, fun fair ni biasanya siang ke malam? Ada tak orang buat fun fair siang? Tak ada. Okey, selalunya fun fair ni dibuat daripada waktu malam. Sebab apa? Sebab dia nak memasang lampu. Sebab apa? Bila pasang lampu ada warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau, dia nampak apa? Dia jadi cantik. Sebab itu fun fair dia banyak buat pada waktu malam, sebab dia nak menggunakan lampu-lampu yang cantik. Okey, jadi dia kata bagaimanakah suasana jika tiada bekalan elektrik? Maka tiadalah fun fair. Okey, maksudnya tak meriah lah. Okey, jadi kali ini kita nak pergi ke tajuk elektrik. Kita akan berkenalan dengan 3 komponen utama untuk membina litar elektrik yang paling mudah. Bahan-bahan ni ada kat sekolah. Nanti cikgu kamu akan bawa untuk buat eksperimen. Okey, bagaimana kita nak membina litar elektrik dengan cara yang paling mudah menggunakan 3 komponen asas. Yang pertama adalah sel kering. Nampak ni, sel kering. Sel kering ni apa dia? Mudahnya bateri. Ni bateri ya, paling mudah ni bateri. Ni bateri petak. Dia ada bateri bulat, okey, dan sebagainya. Cikgu banyak guna bateri petak ni. Okey, kemudian yang kedua adalah mentol. Sebab inilah benda yang paling mudah kamu nak nampak, paling murah, paling senang nak dapat. Okey, dan yang ketiga adalah Swiss. 3 komponen ini yang utama. Okey, ada komponen keempat. Apa dia? Agak-agak yang kamu perlu lagi selain daripada 3 benda ni, apa dia? Tak apa, sekejap lagi kita tengok ya. Baik,
Yang pertama adalah pemegang sel kering. Sel kering ni, bateri ni, kamu tak boleh nak teruskan apa, letak dia sambung dekat mentol, tak boleh. Kamu kena ada pemegang dia. Okey, barulah kamu boleh sambungkan apa? Sambungkan wayar. Okey. Baik, sel kering perlu dipasang pada pemegang sel kering mengikut terminal yang sepadan. Apa dia terminal? Kalau kamu tengok dekat bateri, dia ada ni, lambang positif dengan negatif, tambah dengan tolak. Ini kita panggil terminal. Terminal positif, terminal negatif. Terminal positif yang tanda tambah, terminal negatif yang tanda tolak tu. Itu terminal dia. So kalau pemegang bateri ni, pemegang sel kering ni, kalau dia tunjukkan tanda tolak, kamu letakkan bateri yang tanda tolak tu dekat dia. Kamu tak boleh letakkan terbalik. Nanti litar elektrik kita takkan lengkap. Okey, baik. Yang kedua, mentol. Perlu dipasang pada pemegang mentol yang betul, dengan betul. Okey, tengok ni, ini adalah pemegang mentol. Okey. Masukkan betul-betul. Kalau kamu pakai jenis skru, kamu hanya perlu pusingkan sahaja. Okey. Dan yang ketiga, wire. Ini adalah komponen yang paling penting apabila kamu hendak melengkapkan ataupun membuat litar elektrik, iaitu wire. Okey, wayar. Wayar perlu dipasang pada setiap komponen dengan betul. Ini contoh wayar yang ada ya. Ni wayar penyambung. Wayar penyambung ni, yang ujung ni kita panggil sebagai klip buaya. Sebab dia punya muncung itu ada macam gigi tajam. Okey. Wayar digunakan untuk menyambung setiap komponen elektrik menjadi litar lengkap. Okey, kalau kamu ada bateri, pemegang bateri, kamu ada mentol, kamu ada switch. Lepas tu kamu dekatkan, dia takkan jadi sebab dia tak ada wifi ya. Dia tak boleh kamu nak sambungkan macam bluetooth, tak boleh. Dia mesti menggunakan wayar untuk menyambungkan. Sama macam kamu dekat rumah kamu tu, baik kamu ada periuk nasi ke, ada apa lagi, TV ke, apa, semua mesti pakai wayar. Ni cikgu punya, nampak ni cikgu punya headphone ni pun, mikrofon ni pun cikgu pakai wayar. Adalah yang wireless, tapi itu teknologi baru. Yang untuk asas memang kita akan pakai dengan wayar. Okey, barulah dia boleh bersambung. Okey, untuk menjadi terlengkap, nampak ya, inilah jadinya. Kalau kamu ada, kamu boleh cuba di rumah. Okey, ini adalah switch, ini adalah mentol dan juga pemegang mentol, dan ini adalah bateri ataupun sel kering dengan pemegang sel kering. Wire ni tak kisah, kamu nak pakai semua warna merah pun boleh, nak pakai semua warna hitam pun boleh, tiada masalah. Yang penting mesti disambungkan. Barulah dia akan menyala, mentol akan menyala. Macam mana mentol nak menyala? Kita kena tutup switch. Kamu jangan confuse ya, jangan keliru. Tutup switch, maksudnya kalau switch, kalau kita biar terbuka, okey, maksudnya aliran elektrik takkan berlaku. Tapi bila kita tutup, barulah aliran elektrik itu lengkap dan kemudian mentol akan menyala. Tak sama macam kamu kata kat rumah tu, kamu kata kat sekolah, tutup switch kipas. Kamu tutup, maksudnya elektrik tu berhenti kan. Itu lain. Okay, itu switch di rumah. Okay, istilah yang sebenarnya adalah bila kita tutup switch, mentol akan menyala, kipas akan terbuka. Okay, dan bila kita buka switch, mentol akan padam, kipas takkan menyala. Okay, elektrik takkan mengalir. Ini istilah yang betul. Okey, cuma di rumah dan di sekolah tu sebab kita dah biasa guna buka, tekan, tutup, padam kan. Itu kita dah terbiasa guna. Tapi dalam istilah ini, bila kita tutup switch, barulah mentol akan menyala. Okey, jadi setiap komponen elektrik dia ada fungsi yang tertentu. Okay, kita dah ada 3 tadi komponen elektrik, iaitu sel kering, mentol dan juga switch. Jadi apa fungsi dia? Tengok sini. Saya sel kering, tugas saya adalah untuk membekalkan tenaga elektrik. Sel kering, dia menggantikan kepada plug kat rumah kamu tu. Kalau kita tak ada sumber tenaga elektrik yang macam untuk masuk plug tu, kita kena pakai sel kering. Inilah sumber tenaga elektrik kita. Okey. Kelemahan dia adalah dia boleh habis. Okey. Baik. Kemudian dia kata saya mentol, tugas saya untuk mengeluarkan cahaya. Mentol sekarang ni banyak jenis dah. Okay, ada warna putih, warna kuning, apa tu, ada setengah orang buat warna merah. Okay, ada berbagai bentuk. Bentuk panjang ada, bentuk bulat besar ada, bulat kecil ada, bentuk segi, apa, ada 3 jenis lah, ada bentuk U, macam-macam dah sekarang.
Okey, kalau kamu nak tengok dekat mana banyak mentol ni, kamu pergi kedai lampu ataupun kedai elektrik. Banyak mentol kamu boleh jumpa. Okey, tapi tugas dia adalah untuk mengeluarkan cahaya. Okey. Baik, dan seterusnya adalah Swiss. Okey, Swiss ni tugas dia adalah untuk menyambungkan dan memutuskan litar elektrik. Okay. Jadi itulah 3 komponen utama yang kamu dah belajar ataupun kamu akan belajar dalam topik tahun 2. Okey, 3 komponen elektrik dan 3 fungsi dia. Okey, jadi kamu kena ingatlah tugas sel kering apa dia, tugas mentol dan juga tugas Swiss apa dia. Okey, ni salah satu pengganti kalau kamu tak nak guna mentol, kamu boleh guna buzzer. Nampak ni dia kata gunakan buzzer dan menggunakan bateri yang sesuai. Fungsi buzzer adalah untuk menghasilkan bunyi. Sama juga kamu gantikan mentol tu dengan buzzer. Kamu lengkapkan litar, buzzer akan berbunyi tit. Okey. So sama sahaja dia punya fungsi. Okey, baik. Jadi sekarang ni untuk membina litar elektrik, ini adalah contoh ataupun satu aktiviti yang kamu boleh buat di rumah dan juga di sekolah. Okay, kalau dekat sekolah mungkin cikgu kamu akan buat eksperimen ataupun buat uji kaji ni. Kamu nak jadi jurutera cilik kan? Okay, kamu boleh buat bahan ni, kamu boleh, cikgu kamu sediakan dekat sekolah biasanya ada bahan-bahan ni. Kamu jangan risau. Okay, kamu minta lah kat cikgu kamu. Kan, kamu cakap, cikgu, bila kita nak buat litar elektrik kan? Saya pun nak cuba juga kan, nak tengok lampu menyala, mentol menyala kan? Okay, kamu cuba tanya cikgu kamu dan kamu boleh ikut contoh di halaman 77 dan juga 78 ini. Baik, sebelum kita tutup topik ini, okey, bukan tutup, cikgu nak tanya kamu satu soalan ni, kebat ni, kita bincangkan satu soalan. Apakah yang berlaku kepada kecerahan mentol dalam litar sekiranya litar dibiarkan lengkap selama 1 hari? Kamu dah buat satu litar lengkap, kamu tutup switch tu, mentol tu menyala. Lepas tu kamu biar je dia menyala selama 1 hari. Apa yang akan berlaku kepada kecerahan mentol tu? Siapa boleh jawab? Cepat. Apa rasanya? Mentol tu semakin malap ke? Mentol tu semakin cerah ke? Mentol tu semakin mentol tu meletup ke? Apa dia? Mentol semakin dia akan menjadi semakin malap, okey, ataupun semakin gelap lah. Sebab apa? Sebab apa? Kerana bateri habis. Bateri kehilangan kuasa. Bateri ni dia ada jangka hayat dia. Okey, tenaga yang ada dalam ni dia bukan boleh tahan sampai 5-6 hari, tak boleh. Dia pakai, kamu tutup, lama-lama dia akan habis. Jadi bateri ni bila dah habis, kamu nak buat apa? Buang. Belilah bateri baru. Okey. Jadi kayalah orang yang berniaga bateri. Jadi sebab itulah kita elakkan memakai bateri yang terlalu banyak. Jangan membazir bateri. Okey. Baik. Jadi seterusnya kita tengok. Dia kata mengapakah mentol tidak menyala? Yang ini bila kamu buat aktiviti dalam makmal tadi, iaitu membina litar elektrik, ini akan terjadi. Cikgu tahu mesti ini akan jadi. Okey, kalau kita bincang dulu nanti supaya kamu tak buat silap. Okey, dia kata, wah, mentol saya menyala. Mengapakah mentol saya tidak menyala? Nampak? Dia kata mentol yang perempuan ni menyala, yang ini tak menyala. Yang ini pun tak menyala. Sebab apa? Mengapakah mentol saya juga tidak menyala, cikgu? Terdapat banyak kemungkinan. Ada beberapa sebab. Okey. Yang pertama, punca mentol tidak menyala adalah kerana suis terbuka. Suis terbuka tu maksudnya kamu tak tutup suis tu. Kemudian sel kering kekurangan tenaga, iaitu bateri ini, mungkin bateri ini dah habis. Kita tak tahu sebab kita bukan boleh tengok bateri ini habis tak habis kan. Kita bukan boleh bukannya ada apa? Ada garisan kat sini tunjuk dia dah habis, tak tahu. Kita pun tak tahu bateri ini dah habis ke belum. Okey. Dan yang ketiga adalah mentol rosak. Mentol ni kita boleh tengok. Kalau mentol yang besar kita boleh nampak dia terbakar. Tapi mentol yang kecil ni kamu kena tengok betul-betul. Kadang-kadang mentol tu dia punya tempat besi kat bawah tu dah berkarat, ataupun mentol tu dalam dia wire dia dah putus. Jadi kita kena tengok semua tu. Okey. Baik. Kalau begitu mungkin mentol saya rosak. Dia tengok mentol pula. Nampak tak ni? Yang ni cikgu cakap tadi, wire dalam ni. Nampak ni wire yang dalam ni kan. Ni wire dalam ni kadang-kadang bila dia terputus dia tak boleh menyala. Okey, kamu kena tengok. Okey, kemudian dia kata Google menukar mentol baru tapi mentol masih tak menyala.
Mentol dah baru, okey. Kita dah tahu lah mentol bukan masalah. Jadi dua lagi benda kita nak semak, ataupun kita nak check apa dia? Bateri dengan Swiss. Okey, baik. Kugen menukar sel kering yang baru. Mungkin sel kering lama kurang tenaga. Mungkin juga kan. Okey, lepas tu dia kata mentol Kugen masih tak menyala. Okey, masih tak menyala. Maksudnya bateri dah selesai, mentol dah selesai. Sekarang dia nak tengok Swiss pula. Jadi apa yang kamu rasa? Mungkin adalah masalah Swiss dia tidak ditutup. Okey, tapi kita tengok dalam ni. Adakah dia menutup Swiss dia? Sekejap ya. Adakah dia tutup Swiss dia? Nampak ni, dia dah tutup Swiss dia. Jadi kamu rasa kalau dia tutup juga Swiss dia, apa lagi masalah yang mungkin boleh berlaku? Kita dah check bateri, kita dah check mentol, okey, kemudian tengok Swiss dah tutup. Apa lagi masalah? Mungkin wire pula. Kamu kena check wire dia putus ke, ataupun wire dia dah berkarat ke. Okey, jadi semua tu adalah kemungkinan bila mentol ataupun litar kamu tidak boleh menyala. Okey, selain daripada itu, pemasangan mentol pada pemegang yang tidak ketat. Maksudnya pemegang mentol tu tak ketat, kamu tak ketatkan, ataupun dia kata penyambungan wire komponen elektrik yang tak betul. Kamu sambung dekat plastik dia, tak sambung pada besi, tapi kamu sambung pada plastik pemegang tu pun memang takkan menyala. Jadi benda-benda itu kamu kena semak dan juga kamu kena lihat. Okey, baik. Jadi selamat mencuba. Okey, cikgu akan cikgu nak tengok kalau kamu dapat buat litar elektrik dengan berjaya, baguslah. Tapi kalau kamu tak dapat, maksudnya kamu kena tengok sebab-sebab apa yang menyebabkan mentol tak menyala tadi. Okey, baik. Jadi cukup sekadar itu untuk kali ini. Baik, macam biasa kita ada satu soalan. Okey, sebelum kita tamat pada episod kali ini. Baik, soalan, bolehkah cuba kamu teka apakah jenis bateri yang cikgu tunjuk ni? Apakah jenis bateri ni yang cikgu tunjuk ini? Dan juga cuba kamu teka berapakah harga bateri ini di pasaran. Siapa yang dapat meneka paling tepat, paling hampir, cikgu akan mungkin cikgu akan bagi hadiah secara rawak ya, macam biasa. Kena ingat, tuliskan di ruangan komen yang ada di bawah, dan cikgu akan pilih pemenang berdasarkan secara rawak lah. Mungkin cikgu pilih daripada episod ni, episod sebelum dan episod seterusnya. Okey, jadi cuba tengok bateri ni. Okey, kamu nampak tak? Cikgu rasa kamu nampak jenis ni. Apakah jenis bateri yang cikgu gunakan? Jenis apa, dan kemudian berapakah harga dia di pasaran sekarang. Okey, baik. Tuliskan ruangan jawapan kamu dalam ruangan komen di bawah. Dan macam biasa, jangan lupa untuk subscribe channel cikgu, channel Mr. Afifi, channel Afifi Arif ni, okey, di YouTube. Dan juga jangan lupa follow dan like page cikgu di Facebook, iaitu Science Tube Mr. Afifi. Okey, so jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye bye.